Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terus memberikan keceriaan dan inspirasi kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat hari Isnin. Kami ucapkan kepada anda semua untuk tarikh 7 Februari 2022. Hari ini hari Isnin, bertemankan saya Uyana Arsyad dan juga Fiza Sabsyahat. Saya kira minggu lepas pasti ramai kan yang telah pun menghabiskan masa hujung minggu bersama dengan keluarga. Ada yang dah pun pulang kembali ke bandar setelah seminggu bercuti. Kan lama kan yang dah balik kampung Saya kan? balik kampung tapi memang jam tau Fiza. Kita nak dah sampai ke Slim River tu dia dah okey-okey sikit. Tapi daripada Bido nak menuju ke Slim River tu, wow, jam teruk ya. Hari Sabtu pula tu. Alhamdulillah dah pun selamat sampai dan kita mulakan hari kita hari ini dengan penuh keceriaan. Tapi ini juga suka nak kita ingatkan diri kita dan juga anda penonton-penonton semua yang sedang menonton ketika ini, walaupun dalam apa sahaja aktiviti yang kita lakukan, pekerjaan, sibuk menguruskan anak-anak, persekolahan, percutian dan sebagainya. Apa yang paling penting sebenarnya untuk kita terus kekal menjaga SOP kita. Kalau kita lihat kes yang dilaporkan semalam, sehingga petang semalam, kes positif COVID-19 yang dilaporkan mencecah 10,089 kes baharu. Ini sangat-sangat merisaukan, sangat-sangat menggusarkan, dan walaupun rata-rata kes adalah disebabkan oleh varian Omicron, tetapi dikabarkan juga Malaysia berdepan gelombang Omicron sepenuhnya, yang mana kes harian dijangka cecah 15,000 dan menjelang hujung Mac nanti dijangka mencecah 22,000 kes. Ini sangat-sangat risaulah Fiza. Betul, tapi kalau kita lihat kes-kes yang dilaporkan positif ini kebanyakannya merupakan kes 1 dan 2. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang ini, tanggungjawab kita bersama. Yang paling penting kita harus kekal untuk menjaga SOP kita. Pastikan kita pakai pelitup muka, kita ada penjarakan fizikal. Kita ni bertanggungjawab bukan hanya untuk diri kita, tapi orang di sekeliling kita. Kalau kita rasalah kan kita nak jumpa kawan-kawan kita, kita tak tahu mungkin ada dalam kalangan kawan kita ni berisiko ke, ada komorbiditi ke, ataupun warga emas dan sebagainya. Kita apa salahnya kita buat je dahulu self test tu kan. Lepas tu dah rasa okey, yakin tak ada simptom negatif, barulah kita berjumpa dengan mereka. Itu tentang COVID-19. Seterusnya kami juga ingin sekali lagi mengungkapkan rasa takziah disebabkan oleh satu berita yang menggemparkan dan juga mencuri perhatian seluruh dunia berkenaan dengan kanak-kanak 5 tahun yang telah pun jatuh di dalam perigi, iaitu Ryan Auram yang telah pun meninggal dunia setelah proses untuk mengeluarkan anak syurga ini. Tetapi walaupun telah pun berjaya, dikabarkan beliau meninggal dunia beberapa jam kemudian. Apa yang dapat kita lihat daripada peristiwa ini, bagaimana seorang kanak-kanak bernama Ryan ini berjaya menyatukan kita di seluruh dunia. Seluruh dunia berduka di atas pemergian dan juga kehilangan adik Ryan. Dan ini juga sama-sama untuk kita ingatkan diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita untuk kita sentiasa muhasabah diri dan berjaga-jaga dan jaga insan di sekeliling kita. Itu yang paling penting sekali. Betul tu. Bila tengok anak sekecil 5 tahun tu, mesti ramai ibu bapa khususnya, dan kita yang belum mempunyai zuriat lagi pun terasa kehilangan tersebut walaupun tidak ada anak sendiri. Apatah lagi mereka yang anak mereka pun seusia dengan arwah Ryan. Harap-harap semua dapat mengambil iktibar daripada kejadian ini untuk lebih menghargai anak-anak yang kita tak tahu sampai bila kita akan bersama dengan mereka. InsyaAllah. Okey, itu tentang apa yang kita kongsikan tentang tular sana sini di sekitar sosial media kita. Tetapi hari ini kami nak kongsikan tentang satu lagi topik kepada anda penonton-penonton. Inilah kebiasaannya golongan wanita. Kita ni kalau pantang lah orang tegur macam, badan naik. Itu paling pantang kenapa sebenarnya. nampak besar sangat dalam TV dan sebagainya. Susah nak kita kongsikan. Tetapi ini juga menjadi masalah dalam kalangan individu-individu tertentu yang mereka ini mungkin mempunyai masalah-masalah tersendiri yang sukar untuk diungkapkan. Sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut apa topik yang nak kita kongsikan hari ini, jom kita saksikan rangkuman bingkisan TikTok yang sempat dirangkumkan oleh Tasha. Gemuk je kena hina. Gemuk je kena hina.
Yelah, kita yang gemuk-gemuk ni tak ada perasaan. Kalau kurus-kurus tu buat apa pun cantik je. Kalau kita gemuk ni asyik kena hina je. Tak apalah, chill je lah. 1, 2, 3, go. I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Lelaki yang gemuk ataupun lelaki yang perut buncit, tips outfit, let's go. Alright, hari ni aku ada ajak member aku. Kesalahan dia, korang jangan pilih baju yang nipis, warna yang terang dan ketat. Untuk seluar, korang dilarang pakai seluar yang skinny. Ia akan kelihatan berisi. Solution dia adalah korang pakai baju fabric yang tebal, cutting oversize dan warna yang gelap. Untuk seluar, korang pakai seluar yang relax fit ataupun slim fit untuk tak nampak kelihatan berisi. Dan satu lagi tips, korang pakai layering untuk menutup perut anda. Semoga bermanfaat. Enjoy your outfit. Gemuk bukan pilihan. Ini adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Sebab apa, Taufiza? Bila kita bercakap tentang topik gemuk ataupun kurus, ini topik yang sensitif. Betul. Semua orang akan ada melalui fasa-fasa gemuk ataupun kurus mereka. Tetapi hakikatnya mereka yang gemuk ini sering kali dipersalahkan kuat makan, tak jaga pemakanan, tak bersenam dan sebagainya. Tetapi adakah kita berada di posisi mereka? Adakah kita tahu apa yang mereka lakukan dan tidak mereka lakukan? Dan ini kalau boleh nak kita kongsikan kepada anda antara laporan ataupun statistik yang dikongsikan awal bulan 1 hari itu tentang kadar obesiti negara yang tertinggi di Asia Tenggara iaitu sebanyak 15.6%. Dan ini juga berbalik kepada apa yang Uyana nak katakan tadi. Sebab kadang-kadang ada dalam kalangan rakan-rakan ni kan sebenarnya mereka ni memang tak makan banyak pun. Tapi ada penyakit-penyakit tertentu, ada disebabkan oleh pengambilan ubat-ubatan dan sebagainya menyebabkan mereka ni memang tak boleh kurus. Jadi ini yang kita nak kongsikan pengalaman, mungkin luahan hati kan. Dan anda juga penonton-penonton, kalau anda mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang nak anda kongsikan bersama dengan kami tentang gemuk bukan pilihan ni, apa kata join kami di Facebook dan juga Instagram kami. Sekejap lagi kita akan bersama dengan 3 orang tetamu yang cukup istimewa. 2 sudah pun berada di studio kita. Seorang lagi terhubung dalam talian untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang topik gemuk bukan pilihan. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita berehat sekejap, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jumpa sekejap lagi. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Masalah mempunyai saiz badan yang besar dalam kalangan masyarakat Malaysia kini semakin meningkat kerana tabiat pemakanan serta pengamalan gaya hidup yang tidak sihat. Menurut Kementerian Kesihatan, 1 dalam setiap 2 rakyat dewasa di Malaysia sedang mengalami masalah berlebihan berat badan ataupun obesiti. Namun, mempunyai berat badan yang berlebihan bukan sahaja terjadi akibat gaya hidup seseorang, malah ianya juga boleh terjadi akibat genetik serta hormon dan kesan daripada pengambilan ubat yang membuatkan mereka sukar untuk menurunkan berat badan. Pelbagai tanggapan buruk yang sering dilontarkan kepada golongan berbadan besar seperti menganggap mereka ini sebagai seorang pemalas dan kuat makan. Namun, tidak semua daripadanya mempunyai pilihan yang sama untuk menurunkan berat badan. Persoalannya, wajarkah sentimen berbentuk negatif seperti itu dilabelkan kepada mereka? Apakah cara terbaik untuk memberi kesedaran tentang isu ini kepada semua rakyat Malaysia? Itu yang kita nak bincangkan hari ini bersama dengan anda penonton-penonton. Mungkin ada dalam kalangan anda penonton-penonton yang pernah juga melalui fasa-fasa begitu kan. Memang kadang-kadang ni benda ni memang sensitif. Lagi-lagi orang perempuan lah kan. Betul. Lama tak jumpa kan, tiba-tiba sembuh. Fiza, gemuknya macam tu kan. Macam kita ni tak ada hati dan perasaan. Wak. Geram pula Wak kadang-kadang dia dapat komen yang sebegitu. Ini yang kita akan bincangkan pada hari ini kepada anda. Teruskan menghantar komentar anda di Facebook Wanita Hari Ini TV3. Okey. Tak sabar ni. Nampak tak gosok tangan. Kita nak perkenalkan
kenalkan tetamu kita hari ini. Dua orang individu ini sememangnya hebat dalam bidang mereka masing-masing yang sudi bersama dengan kita dalam studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Puan Satya Kandi selaku pempengaruh media sosial. Siapa tak kenal Satya? Apa khabar? Hai Satya. Dan kalau anda perasan di awal-awal tadi kita ada rangkuman video TikTok tu, itulah Satya. Memang sangat-sangat terhibur kalau tengok video-video TikTok Satya. Thank you. Okey, dan kita juga bersama dengan seorang yang sebenarnya tak perlu diperkenalkan lagi, tapi kita perkenalkanlah juga kan. Kita bersama dengan Sherry Al-Haddad. Hai Sherry. Hai, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Saya sihat ya? Sihat, lama tak jumpa kan? Baru pagi tadi kita like dia punya Instagram. Betul, Gambar baru dia dengan Umi dia. Kita baru stok dia lah. Terus kita ada kat sini. Wow, okey. Dan kita juga bersama dengan seorang lagi tetamu, seorang pakar endokrin kita. Kita bersama dengan Dr. Chui Keng Chu selaku pakar endokrinologi daripada Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Hai doktor, apa khabar? Hai, apa khabar? Dah lama tak bersama dengan doktor? Sihat doktor ya? Ya, kita. Okey. Kita nak mulakan topik perbincangan kita ini bersama dengan Sherry dan Satya dahulu lah kan. Kalau kita bercakap tentang gemuk ni, ini memang satu perkara yang sensitif lah bagi kita perempuan dan bukan kita perempuan je, kadang-kadang orang lelaki pun mungkin sensitif juga. Betul. Kan. Macam video-video yang ada Satya buat kan. Bagaimana Satya melalui fasa kehidupan Satya sendiri? Adakah memang Satya ini bertubuh sedikit besar daripada kecil ataupun bila dah besar dan mendirikan rumah tangga baru berubah bentuk fizikal tu? Tak, saya memang berbadan besar sejak kecil lagi. So, you boleh bayangkanlah gurauan, sendaan yang dilemparkan ataupun kalau kita jalan ke mana-mana pun mereka memang ada orang akan tanya, kenapa tak boleh nak kurus ke? Ada juga soalan macam tu ya? Ada. Ramai kan? Mesti ada orang ejek-ejek macam mana kan? Mestilah, mesti ada ejek. Tapi itulah kita kena, sebagai orang yang berbadan besar, kita kena tak boleh nak fikir benda-benda tu. Kalau fikir benda tu, terus depres, tak boleh nak buat apa-apa. Tapi bukannya kita tidak mencuba untuk menguruskan berat badan dan bukannya tidak ingin mengamalkan gaya hidup sihat. Mungkin ada faktor-faktor lain yang selepas ini Satya sendiri boleh kongsikan bersama dengan penonton. Tetapi kalau kita bercakap tentang seorang Sherry Al-Haddad, yang kalau kita ikut perkembangan kerjaya Sherry daripada awal sehinggalah sekarang ini, kita memang mengenali Sherry sebagai seorang yang bertubuh gempal. Tetapi Sherry berada dalam industri yang sememangnya kecantikan, perfection itu menjadi kunci utama kepada seseorang itu. Bagaimana Sherry melihat tubuh badan Sherry ini? Adakah ianya orang kata menghadkan perkembangan kerjaya Sherry ataupun tidak pun sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau nak ikutkan, saya memang daripada kecil juga memang dah bertubuh besar. Yalah, anak bongsu kan manja. Orang lain sama. Orang lain ketua ayam, kita dua. Untunglah. Daripada kecil. Jadi tapi daripada kecil juga saya memang suka dengan entertainment, dengan industri. Suka tengok TV, suka tengok orang berlakon dan sebagainya. So bermula daripada situ saya mengidolakan seseorang. Contohnya macam kalau kita tengok cerita-cerita P. Ramlee sendiri, dah keluarkan daripada luar konvensionalnya dengan pelakon-pelakon yang stock karakter. Kita tengok, kita kata wow, ada harapan. Dan semakin kita besar, kita tengok idola kita pula Kak Adibah Noor atas pentas tu. Wow. Ada lagi harapan. Jadi memang kita suka untuk berada dalam industri ni. Tapi betul, bila kita bercakap tentang industri, even untuk jadi seorang pelakon, kita punya instrumen adalah badan. So memang akan ada hadnya lah. Sebab apa? Karakter dan karakteristik untuk setengah watak. Dia akan cakap watak macam ni, bersaiz tubuh macam mana, dia punya luaran, fizikal. Dan of course akan dapat, kita tak bolehlah nak jadi watak tu. Faham. Memang ada kekangan waktu itu. Tapi saya menggunakan instrumen saya ini untuk buat apa yang saya rasa saya boleh. Saya tukarkan benda tu. Saya melihat apa yang Sherry dan juga Satya katakan ini, bagaimana mereka menjadikan orang lain mungkin nampak bentuk tubuh badan mereka ini sebagai satu kekurangan, tapi ini kelebihan bagi Sherry dan juga Satya kerana anda istimewa lah. Tak ramai orang dalam kategori itu yang bersaiz begitu, bertubuh begitu, dan Sherry juga antara bukti bahawa sebenarnya bakat itu yang ke depan berbanding bentuk fizikal. Ini yang kita nak tanyakan kepada doktor juga. Doktor, kalau kita dah dengarkan pandangan daripada Sherry dan juga Satya, yang mana doktor, kalau kita lihat ada setengah orang, dia bukan dia yang pilih nak bertubuh besar ataupun nak berbadan gempal ataupun nak jadi gemuk. Kadang-kadang dia tak makan banyak sebab orang selalu ingat nak jadi, kalau badan dia besar dia mesti makan banyak. Tapi sebenarnya mungkin ada faktor-faktor lain yang ada kaitannya dengan endokrin ini, yang mana mereka ini mungkin disebabkan oleh faktor hormon ke, faktor genetik ke, ataupun apa faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan seseorang tu berbadan besar ataupun gempal, doktor?
Doktor? Boleh dengar ke, Doktor? Hello, Doktor? Okey. Okey, baik. Sementara kita menunggu doktor untuk bersama-sama dengan kita. Mungkin ada sedikit tak dengar tadi kan? Okey, kita nak saksikan dahulu. Ini paparan yang menarik yang saya kira Sherry dan Satya pun mesti suka berkenaan dengan fashion plus size dari MS Claire yang disediakan oleh wartawan kami, Fiza. Jom kita saksikan. Memiliki bentuk badan yang berisi ataupun curvy tidak semestinya tidak boleh tampil bergaya. Bagi mereka yang berbadan gempal, agak sukar untuk mencari saiz baju. Tetapi kini tidak lagi dengan jenama pakaian Miss Claire yang menyediakan pakaian plus size dan trendy menjual saiz sehingga 7XL. Sebenarnya syarikat kami dah start beroperasi pada tahun 2010 di mana kami bermula menjual pakaian dari saiz S sampai ke L. Dan setelah melihat carta penjualan kami di mana kami nampak L size itu lagi tinggi penjualannya. Dan masa yang sama ada permintaan dari golongan-golongan wanita yang saiz besar di mana XL sampai ke atas. So dari situ tercetuslah idea untuk kami, kenapa tidak kami mulakan untuk jual pakai saiz yang baru iaitu XL sampai ke 7XL. Tampil dengan memberikan segala yang segar dan menepati arus fashion terkini, koleksi ini terdiri daripada pakaian santai sehinggalah ke pakaian pejabat. Saiz ukuran badan seseorang wanita itu, lagi-lagi wanita gempal hanyalah nombor angka sahaja. So di dalam dunia fashion tidak ada limit untuk seseorang wanita itu nampak bergaya dan cantik. Bukan setakat pakaian sahaja, koleksi kasut juga antara yang menjadi tumpuan wanita plus size di sini. Bagi saya, kita tidak boleh menilai sifat seseorang itu dengan melihat saiz ukuran badan wanita itu. Sebab mungkin ada yang tidak sedar sebenarnya mereka tidak ada pilihan untuk menurunkan berat badan kerana faktor-faktor contohnya kesihatan. Terpaksa makan ubat and then tidak mereka sedari juga di mana ubat itu membuatkan mereka berat badan mereka naik. Dan second iaitu hormon. Dan paling last yang saya tahu keturunan, genetik. Dan faktor-faktor itu membuatkan mereka tidak ada pilihan untuk menurunkan berat badan. So kita tidak boleh menilai sifat seseorang itu dengan melihat saiz ukuran badan seseorang itu. Misi Miss Claire bukan saja untuk menjual pakaian wanita plus size. Tertubuhnya Miss Claire ni secara tak langsung kami berharap dapat menubuhkan satu komuniti wanita plus size. Di mana menyokong sesama antara satu sama yang lain. Of course objek utama kami ingin melihat wanita plus size di luar sana nampak bergaya, yakin bila menyarungkan koleksi kami dan paling penting dapat memenuhi kehendak keperluan wanita plus size di sana. Berbadan besar, gempal, sasa dan berisi bukanlah alasan untuk tidak bergaya. Apa yang penting, keterampilan diri harus dijaga seiring dengan mengekalkan kesihatan dalaman yang optimal. Wow, itu dia tadi antara fashion yang sebenarnya kita pun sempat bersembang sama kita mengatakan bahawa itu antara fashion yang sebenarnya bukan sekadar fashion tetapi yang paling penting apa yang perlu kita pakai adalah confidence, keyakinan diri kita. Keyakinan dan juga keselesaan. Betul. Tak kira lah. Itu betul. Saya kira yang paling apa yang Uyana katakan itu sangat-sangat betul itu tentang keyakinan diri. Ini kita nak berbalik kepada doktor lah kan. Doktor, kalau kita boleh kembali, doktor dah dengar kami? Doktor boleh tolong unmute? Doktor boleh cakap. Kita dengar doktor. Silakan doktor. Doktor cakap. Doktor dengar kami?
Okey, silakan doktor. Kalau kita berbalik kepada soalan tadi kan doktor, adakah sebenarnya faktor kegemukan obesiti ini juga ada kaitannya dengan endokrin? Adakah ianya ada kaitan dengan hormon, faktor genetik ataupun faktor-faktor pengamalan ubat dan sebagainya doktor? Silakan doktor. Ya. Okey, terima kasih pada soalan itu. Sebenarnya obesiti ialah satu masalah yang sangat kompleks. Pelbagai faktor akan menyimpang kepada berat badan. Memang kebanyakan dia disebabkan oleh pengambilan tenaga yang berat dan kekurangan aktiviti fizikal. Tetapi ada juga yang disebabkan oleh faktor genetik dan juga ada kemungkinan ada penyakit yang menyumbang kepada obesiti. Okey. Doktor boleh teruskan doktor, apa antara sebenarnya faktor-faktor hormon, faktor genetik ataupun faktor-faktor penyakit yang boleh menyumbang kepada masalah obesiti ataupun kegemukan ini? Jadi kalau seseorang ada masalah obesiti, kita harus mendapat secara kesihatan yang lengkap dan juga tempat pemeriksaan kesihatan supaya kita dapat mengetahui pasti sama ada apa-apa punca yang disebabkan oleh penyakit. Ada penyakit hormon seperti penyakit thyroid, seperti hypothyroidism, yang menyebabkan metabolisme badan berkurangan dan boleh menyebabkan berat badan bertambah. Okey. Silakan doktor. Selain itu ada juga penyakit seperti penyakit Cushing syndrome ataupun polycystic ovarian syndrome yang juga menyebabkan kecenderungan lebih tinggi untuk mendapat obesiti. Okey, bermakna ada pelbagai faktor juga yang menyebabkan seseorang itu boleh mengalami kegemukan ataupun obesiti ya doktor? Betul. Okey, sekejap lagi kita nak tanya kepada doktor, apa sebenarnya yang boleh dilakukan oleh golongan ini sekiranya pelbagai usaha dah mereka lakukan, cuba untuk menurunkan berat badan tetapi masih lagi tidak berhasil dalam keadaan yang lebih selamat. Ya doktor, sekejap lagi kita tanya. Okey. Sebelum tu nak tanya kepada Sherry juga. Sherry, orang kata struggle kita ni kita sahaja yang tahu. Dan khususnya kan kalau Satya dan Sherry juga nak menurunkan berat badan ni mesti orang kata struggle memang sangat-sangat susah. Setiap orang melalui proses dan journey yang berbeza. Kalau untuk Sherry sendiri, mungkin boleh kongsikan antara perkara yang dilakukan oleh Sherry, struggle yang Sherry lalui untuk berada di tahap yang Sherry sekarang ini berada. Makin lama kan Fiza kita lihat Sherry semakin lama semakin mengecil. Betul, journey setiap orang berbeza-beza ya. Lagi satu macam Sherry sendiri kan. Daripada sekolah menengah dulu kata azam baru ya. Form 2 nanti nak kurus lah. Naik form 2 sama lagi. Form 3 nantilah nak kurus. Jadi benda tu memang susah sebenarnya. Macam orang kata, diet lah, exercise lah. Senanglah mereka nak cakap tapi yang nak laluinya adalah kita. Betul, kita kena sebenarnya orang sekeliling pun memainkan peranan yang penting. Keluarga kita, rakan-rakan kita. Kalau mereka memberikan semangat pada kita, mungkin kita akan rasa lebih bersemangat untuk okeylah, tahun ini kita nak buat. Dan memang susah sebab kita dah hidup. Bayangkan saya dah 37 tahun hidup macam ni. Dan saya nak tukar pula saya punya rutin. Berbeza pula. Cuma setiap kali saya pergi ke hospital dan sebagainya, buat medical check-up dan sebagainya, doktor akan cakap, walaupun bertubuh begini tapi kena jaga kesihatan, kena sentiasa fit dan sebagainya. Itu yang saya ambil. Dan saya ni merupakan pelajar teater. Daripada dulu pun kita memang akan ada exercise, akan ada training, rehearsal dan sebagainya. So saya dah mula start tahu tentang tubuh badan saya sendiri. Daripada muda. So bila semakin meningkat umur, mungkin dah waktu ini saya rasa macam saya perlu untuk turunkan sedikit berat badan untuk supaya sihat. Bukan orang kata kadang-kadang orang kata Sherry nak kurus sebab nak cantik Saya cakap bukan. Macam ni pun dah cantik. Betul, saya setuju. Saya setuju sebab body positive. Orang pun cakap macam nak kurus sebab nak cantik. Bukan kurus tapi lebih untuk kepada kesihatan kan. Sebab we are beautiful in our own way. Betul. Tadi apa 37 nampak macam 36. Muda setahun. Saya bagi dia sekarang lagi 5 tahun. Lagi 5 tahun. Okey. Jadi kita tentang Sherry ni kita cakap bagaimana kita sendiri yang mengenali tubuh badan kita, bentuk badan kita dan sebagainya. Macam apa doktor katakan tadi. Kadang-kadang kita dah usaha tapi bukan sebab faktor-faktor tertentu juga menyebabkan sukar ataupun proses penurunan berat badan itu agak lambat. Macam Satya sendiri, kalau tak keberatan untuk kongsikan kepada penonton-penonton, dalam sepanjang tempoh ni mesti banyak kali kan nak cuba turunkan berat badan dan sebagainya kan? Every Sunday, setiap hari Ahad. Okey.
Isnin ni kita start diet. Kita buat yoga. Itu yang dalam TikTok tu. Rabu depan. So memang azam tu ada. And as usual, apa-apa yang kita buat mesti ada cabaran dan halangan. Tapi I dah try yoga ke, cycling ke, and I'm very active, you know. I bukannya duduk kat couch tengok TV macam tu. I'm very active. Tapi ada setiap orang yang berbadan besar, dia memang tak nak macam tu tau. Betul. Because there's too many stigmas around orang yang berbadan plus size macam kita. Right? There's a garisan yang halus di antara mengagung-agungkan obesity dengan self-love. So bila kita dah confident, we love ourselves, apa orang ingat, oh kita selesa berbadan besar. Dia malaslah nak buat senaman. Tak nak cuba pun untuk kurangkan berat badan. Tapi hakikatnya kita memang sudah cuba banyak benda macam-macam. Nak senang ke? Exactly. Dia jangan cakap tentang puluhan kilo yang kita nak kurangkan tu, tapi kadang-kadang nak buang sekilo 2 kilo tu pun susah. Yang penting ada usaha dan inisiatifnya. Satya, mungkin Satya boleh kongsikan juga kepada penonton bagaimana sebenarnya kita nak mencapai keyakinan diri tu. Sebab nak sampai ke tahap Satya, nak sampai ke tahap Syari untuk yakin dengan apa yang kita ada ni. Dan self-love tu kan, self-love tu, keyakinan dia tu bukan mudah. Saya kira ramai juga dalam kalangan masyarakat ataupun penonton kita yang merasakan bahawa macam mungkin mereka akan komen, yelah Syari selebriti, yelah Satya pempengaruh media sosial. Tapi hakikatnya setiap orang ada kekuatan dan keyakinan diri yang mereka boleh gali, mereka boleh keluarkan dan mereka boleh yakin dengan apa yang mereka ada tu. Okay, self-love is the most important love. Even before love yang you tunjuk kepada orang lain, self-love is the biggest form of love. Itu yang I selalu cakap dengan orang, mantra. Yang I percaya. You know, that's the mantra. Because tak kisahlah, orang plus size ke, orang kurus ke, apa-apa size pun, everybody have self-doubt. Dia akan rasa muskil. Ini cantik ke? Dah kurus macam ni, tapi rambut sikit lah. Lengan hitam lah. Muka cengkung lah. Semua orang ada insecurity, right? So self-love is the biggest form of love. Itu yang I selalu percaya. And bila ada orang passing remark, like cakap, oh you ni gemuk lah apa kan, you have to ignore. Jangan put energy inside it. Oh cakap, oh dia dah cakap aku ni gemuk lah. Memang sedih memang sedih. Tipulah kalau I cakap I tak sedih. Tapi apa yang you rasa pasal you tu lagi penting daripada apa orang ingat pasal you. That's the most important. Wow, meremang saya rasa. Sebab hari ini topik kita pun lebih menjurus kepada bagaimana kita walaupun dalam keadaan tubuh badan yang berbeza-beza, tetapi penting untuk kita menjaga dan menghargai diri kita. Itu yang lebih utama. Okey, baik Fiza, ada lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita, khususnya kepada doktor dalam talian. Tetapi sebelum itu, ada satu paparan berkenaan dengan pembedahan bariatrik yang saya kira ini juga boleh dijadikan antara pilihan yang terakhir buat mereka yang mengalami beberapa masalah ataupun kondisi yang menyebabkan mereka mengalami kegemukan ataupun obesiti. Jom kita saksikan. Memiliki tubuh badan yang cantik dan sihat menjadi impian buat semua manusia yang ingin menjaga penampilan mereka. Antara kaedah rawatan yang boleh dilakukan ialah seperti rawatan pembedahan bariatrik yang kini semakin menjadi pilihan utama dalam rawatan klinikal bagi membantu mengatasi masalah berat badan berlebihan. Bariatrik tu actually untuk orang yang ada masalah berat badan terlebih pada biasa. Bariatrik bukan untuk kurus berat badan. Bariatrik tu rawatan untuk penyakit-penyakit yang dapat because of obesity. Plus dia akan elokkan all the penyakit-penyakit yang kita ada macam darah tinggi, kencing manis, asma, masalah berdengkur yang kita panggil dia sleep apnea. Merupakan pakar perunding pembedahan bariatrik selama lebih daripada 5 tahun, baginya rawatan ini bukan sahaja mudah mengurangkan berat badan, malah ianya juga sedikit sebanyak dapat meningkatkan mutu kehidupan seseorang yang melakukannya. Pasal penyakit-penyakit dan pasal berat badan. Untuk turun berat badan, kalau ikut surgery dia akan turun between 70 sampai 80%, 90%. Maknanya patient almost near ideal weight. And to back to the original size, maknanya patient akan turun. Possibility dia berat badan naik balik, dia kurang kalau patient kita ada proper follow up. Kita akan ada weight loss plan, kita ada what we call maintenance plan. Maknanya kita akan turun berat badan sampai achieve target, lepas tu kita ada plan macam mana maintain that weight. Namun prosedur memeriksa keadaan kesihatan pesakit perlulah dilakukan terlebih dahulu bagi memastikan pembedahan berjalan dengan lancar. Prosedur yang dilakukan adalah berbeza mengikut jenis pembedahan serta keadaan semasa pesakit.
Semua patient dia akan datang, dia akan dapat consultation nombor satu. Plus kita ada satu explanation untuk during the consultation apa procedure, macam mana kita potong, ada komplikasi, ini semua dah akan terang betul-betul untuk patient. Laboratory assessment yang mana blood test, kita buat ultrasound, kita cek organ-organ semua. Kalau patient fit, terus kita akan set untuk date for surgery. Pembedahan bariatrik antara alternatif bagi mengatasi permasalahan obesiti yang membimbangkan. Apa jua cara dalam menguruskan kawalan berat badan dan menjaga kesihatan? Yang paling penting, tindakan yang dilakukan dapat meningkatkan keyakinan dalam menjalani kehidupan seharian. Itu dia antara rawatan yang dibolehkan bagi mereka yang mengalami obesiti mungkin ataupun mengalami penyakit-penyakit yang tertentu. Betul. Tapi anda perlu mendapatkan konsultasi daripada doktor sama ada sesuai ataupun tidak kan. Ini yang kita nak kongsikan juga kepada Syahri dan juga Satya. Kalau kita bercakap tentang keyakinan diri, self love, tadi Satya dah kongsikan. Macam Syahri sendiri, saya kira kalau bercakap tentang sokongan, kalau bercakap tentang kritikan, pasti ramai kan macam-macam. Bagaimana sebenarnya kritikan-kritikan daripada zaman sekolah sampailah ke dewasa ni menjadikan Syahri ini hari ini seorang Syahri Al-Haddad yang berjaya di mata masyarakat Malaysia yang ada 1.3 juta followers di Instagram. Oh, 1.3 juta. Okey, sebenarnya daripada saya kecil lagi, saya tak pernah rasa diri saya lain daripada orang lain. Saya rasa saya sama je, belong with everyone, berada dalam society yang betul. Tapi yalah, bila masuk ke sekolah dan orang mula ejek dan sebagainya, tapi saya macam, kenapa awak ejek saya? Saya tetap rasa benda tu positif. Sampailah saya masuk dalam bidang teater, ada satu cikgu saya cakap dengan saya yang saya pegang kata-kata tu sampai sekarang, jadikan kekurangan itu sebagai satu kelebihan. So itu pula mantra saya yang saya akan gunakan setiap hari. So daripada situlah saya mencipta identiti saya sebagai Syahri Al-Haddad, branding saya be yourself, love yourself, di mana saya memang sayangkan, cintakan diri saya sendiri dan saya buat macam inilah. Kalau ada 10 orang, 7 sayang kita, 3 kutuk kita, kenapa kita nak herankan dengan 3 ni? Betul. Sedangkan kita ada lagi 7 yang pegang tangan kita dan kata we love you. Alhamdulillah. Benda macam itulah yang saya rasa macam jadi semangat untuk saya. Dan bila saya portraykan diri saya di atas pentas, persona saya atas pentas ataupun ketika berlakon, saya selalu gambarkan yang indah-indah tentang diri saya. Sebab itulah saya jadikan kekurangan saya ini sebagai satu kelebihan. Alhamdulillah. Dan sekarang kita dapat lihat Syahri Al-Haddad yang sentiasa memberikan positiviti kepada rakyat Malaysia khususnya, dan yang paling penting body positif. Sebab kita ni kadang-kadang kalau kita nak puaskan hati semua orang tak dapat. Gemuk salah, kurus salah, semua salah lah kan. Ada je yang tak kena di mata manusia. Kita nak tanyakan soalan seterusnya kepada doktor. Doktor mungkin boleh terangkan lagi lebih lanjut lagi, kalaulah seseorang individu itu macam tadi doktor dah terangkan, ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan seseorang itu boleh mengalami masalah obesiti yang sukar untuk menurunkan berat badan. Kalaulah mereka dalam kategori-kategori seperti mengalami penyakit Cushing syndrome, thyroid tadi dan penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan kepada masalah obesiti ini, apa antara tindakan ataupun rawatan yang boleh mereka lakukan bagi menurunkan berat badan ini, doktor? Jadi memang kalau ada satu punca yang spesifik, kita boleh bagi rawatan yang khas untuk penyakit ini. Tapi untuk semua orang, memang mengawal senaman diet memang penting. Okey. Silakan doktor, teruskan. Ya. Jadi untuk orang yang sudah berupaya berusaha dengan izin melalui senaman dan diet, tapi tak elok lagi. Sebenarnya ada rawatan ubatan yang boleh membantu. Beberapa jenis rawatan yang telah diluluskan untuk rawatan obesiti, tapi perlu diberikan dengan konsultasi. Okey, baik. Baik, doktor. Terima kasih doktor untuk penerangan tadi. Dan saya kira di hujung perbincangan kita ni kan, kita nak dengar kata-kata terakhir dari Satya juga. Satya memegang orang kata peranan yang agak besar juga dalam kehidupan kita seharian ini juga, di mana sebagai pempengaruh media sosial, apa yang kita post online itu akan mendapat reaksi, perhatian dan juga kita boleh mempengaruhi orang lain. Bagaimana Satya melihat apa yang dikongsikan oleh Satya sendiri, terutamanya di akaun TikTok yang mana bukan
bukan kita nak encourage ataupun menggalakkan orang lain untuk menjadi gemuk ataupun it's okay kalau kita obese, tetapi lebih kepada untuk kita self-love, pada masa yang sama menjaga diri dan menjaga kesihatan kita. Ya, macam saya cakap tadi lah kan, sebab kalau kita orang plus size macam kita, I pernah melalui ni, kalau orang plus size macam kita, bila kita selesa dengan badan kita, when we post TikTok, kalau kita post TikTok, orang nampak kita, ada yang ingat kita ni terlalu selesa, tak ada nak buat senaman ke apa-apa ke, kalau tak post bukan maknanya tak buat, right? Betul. Tak ada usahanya. Ada usahanya. So apa yang I nak ketengahkan kat sini ialah semua orang ada buat usaha dia orang masing-masing. Dia ada try, and tak kisahlah badan dia besar ke kecil ke, apa jua size pun, setiap orang kena love themselves and buat apa yang patut untuk teruskan hidup dengan keyakinan diri. Okey. Ya. Dan sebenarnya Satya juga dah mendirikan rumah tangga dan kita juga nak ucapkan tahniah kepada suami Satya ni, kerana yang pastinya suami ini menyayangi, mencintai dan juga menerima Satya ini seadanya. Yes. Itu yang kita tahu, itulah cinta sejati. Dan Syari, kalau Syari boleh kongsikan juga kata-kata semangat kepada penonton-penonton kita hari ini kan, kerana setiap daripada kita ini ada cabaran yang berbeza-beza. Dah usaha tapi belum lagi berjaya sampai ke apa yang kita inginkan. Nak cuba turunkan berat badan dah bertahun-tahun tapi tak dapat capai berat ideal yang diinginkan. Tapi apa yang penting kat sini yang kita nak sampaikan kepada penonton, yang pastinya bukannya kita nak buat sesuatu ni atas desakan ataupun kritikan orang lain, tapi lebih kepada kesihatan diri dan bagaimana kita nak mencintai dan menyayangi diri kita sendiri. Okey, khususnya kepada adik-adik saya di luar sana yang kadang-kadang ada juga DM ya, kata, "Kak, tolonglah, saya rasa tertekan dengan hidup bila orang buli." Zaman saya dulu bully di sekolah je, tapi sekarang ni dah ada cyberbully pula. Betul. Double bully. So saya faham perasaan adik-adik saya sekarang, dia yang berada di luar sana. Jangan risau, sebenarnya perjalanan hidup kita ni indah kalau kita create benda tu. Kalau kita sendiri yang cipta keindahan itu. Sebab saya selalu fikir hidup kita ini adalah novel kita sendiri. Kita yang jadi hero, kita yang akan mewarnakan novel kita. So kita tak jadi sidekick dah. Kita bukan watak-watak sampingan. Jadi kepada adik-adik di luar sana, walaupun ada cabaran dalam hidup, yang penting kita kena ada keyakinan, cintai diri kita dulu sebelum orang lain dapat mencintai kita. Itu yang paling penting yang saya selalu pegang. Betul. Kita ni kadang-kadang hidup ni kita suka dengan dengar apa yang orang cakap, apa yang orang kritik kan. Tapi yang paling penting apa yang Syari dan juga Satya sampaikan, yang paling penting sekali kita sayangi diri sendiri dahulu, self love. Terima kasih kita ucapkan kepada Syari, Satya dan juga kepada Dr. Chui Keng Chu selaku pakar endokrin kita pada hari ini yang sudi berkongsi pelbagai perkongsian bersama dengan kita. Betul, dan yang paling penting kan juga, mungkin Satya dan Syari akan setuju, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain mungkin berjaya menurunkan berat badan dengan cepat dalam tempoh yang sekejap. Kita mungkin sedikit berbeza. Yang penting kita tahu perkembangan diri kita yang menuju ke arah yang lebih baik dan lebih sihat. Kita kena positif, itu yang paling penting. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini, dan tanpa membuang masa lagi, ingin saya perkenalkan tetamu yang sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi yang merupakan pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Khabar Yana? Sihat, Alhamdulillah. Dato' sihat? Alhamdulillah. Okey, Dato'. Hari ini apa yang nak dikongsikan dengan penonton setia Wanita Hari Ini? Silakan. Terima kasih Yana. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton hari ini Yana. Kebetulan ya hari ini dengan produk saya bawakan ya, gemuk pilihan yang mana ya, kalau kita perhatikan Yana, satu daripada 2 orang rakyat Malaysia adalah obesiti ya, yang mana kajian terbaru mendapati 6.9 juta wanita di Malaysia adalah obesiti, yang mana saya percaya ya, semua orang risau ya obesiti ya, yang mana pada kelebihan orang tu kita makan kelebihan tu, yang mana pakai dorak pemakanan ni, kalau kita makan yang berlebihan ya, tidak menjaga kata orang tu makanan makan yang sihat ya, seperti yang dimasak ini yang ada, dan
bukan biasa ya Naya, yang mana Ya. kalau kita tengok ya dekat TV dekat TV makanan makan terpusat ya. Sekarang ni Yana, tanya saya kurang jelas. Mungkin Datuk boleh terangkan dengan lebih jelas lagi? Teruskan. Seperti yang tidak ada lihat ya, yang mana sebab kalau kita orang tu bentuk badan kita kurang menawan, kita kadang-kadang pakai baju pun pakai baju yang besar ya, susah dan sebagainya. Nak Dan tutup. saya faham ramai tertentu yang diet ya, active diet, ya, untuk mendapatkan bentuk daripada badan ideal. Dan sebenarnya faktor ini disebabkan oleh kata orang tu hormon tak seimbang. Kadang-kadang kalau diperhatikan dia surat pemakanan kita yang kurang sihat ya, yang mana ramai kita yang kurang mengamalkan surat fiber yang mana satu kajian dia mendapati rakyat Malaysia mengamalkan serat yang sangat-sangat kurang ya, yang mana serat yang diperlukan oleh tubuh badan adalah di antara 25 hingga 40 gram serat setiap hari ya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan bentuk dan berat badan yang ideal adalah dengan mengamalkan fiber yang mencukupi, seperti mana yang anda lihat di TV ya, yang mana Apple dan juga Orange Fiber Biasa ni mendapat sambutan yang hebat ya, yang mana pengambilan Apple Fiber sangat dicadangkan untuk berat badan kurang daripada 70 kilogram. Manakala untuk berat badan melebihi 70 kilogram, saya amat cadangkan ya, anda amalkan Orange Fiber Extra ni setiap kali lepas makan berat, yang mana ia kita pengambilan 4 kita terhadap lemak dan semua keluar ya, yang mana badan akan rasa kelingan. Apple juga pada harga RM36 dan Orange harga RM40 saja ya. Yang itu kedua produk ini akan kita dapatkan secara online untuk jam yang berberan. Dan kalau kita perhatikan ya, faktor berat badan juga ya, faktor untuk metabolisme yang tak seimbang ya, kadang-kadang seiring dengan tak usia berlaku perubahan hormon yang metabolisme jadi rendah ya nak ya. Jadi pengambilan Orange Fiber ini dapat membantu juga untuk membantu meningkat. Ya Datuk. Dan kemudian Orange Fiber itu akan didapatkan P1 kita baukan P1 sehari ni ya nak. Produk yang kedua, silakan Datuk. Produk yang mana ada lihat cream white ni dilakukan dengan 2 pieces, coklat Belgium dan kopi Arabica, yang mana ya kedua-dua ini mengandungi lemak, pasti dia membersih, menahan rasa lepas yang penting sebab kadang-kadang kalau kita perhatikan salah satu faktor berat badan dah naik lah sebab kita makan kita buat ya. Jadi pengambilan cream white ni kita nak jalankan waktu pagi, selepas sarapan berat pada waktu pagi ya, ada amalkan cream white ni dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Sebab apa, dalam juga ada ramuan sertifikasinya Kamboja ya, meningkat selera makan, membantu mengurangkan penghasilan kalori ataupun lemak yang berlebihan tubuh badan. Dan dalam itu untuk berat badan yang lain ni anda amalkan waktu pagi, lepas sarapan dan malam jam 2 ya, itu Apple ataupun Orange Fiber Extra tadi tu, yang mana sangat-sangat membantu ya untuk membantu mendapatkan bentuk dan berat badan yang ideal ya. Harga sangat mahal. Buat ni ada 2 saja, kopi Arabica, ada kopi kita amankan ya, pengambilan dapat bantu ya meningkatkan metabolisme, ramuan-ramuan terbaik seperti nitrol, yang Kamboja, citrus ya. Kesemua ramuan ni adalah ramuan terbaik dan paling penting anda tak perlu risau bila anda mengamalkan cream white ini, sebab apa, ianya tidak mengandungi bahan terlarang ya, tanpa vitamin ya. Selamat untuk diamalkan, rasa yang sedap ya, dapat rasa kenyang yang berpanjangan. Jadi kombinasi cream white waktu pagi anda amalkan dan waktu malam anda minum Apple ataupun Orange Fiber dapat bantu ya mencapai bentuk berat badan itu dengan mudah. Jadi anda adalah informasi lebih lanjut menggunakan terus pun boleh ya beli secara online di Shopee ataupun di Lazada. Baik. Seterusnya akhir saya juga terbawakan lotion panah asli, yang mana lotion panah asli ini sangat-sangat bagus ya untuk urutan luaran, yang mana anda boleh gunakan pada bahagian berlemak, kemudiannya selulit ya Yana ya, dan kira sangat-sangat membantu ya untuk mendapatkan pinggang yang lebih
terbentuk ya, kemudian anda cukup boleh gunakan setiap kali kalau nak bersenam ya, sebab apa load shedding guna sikit dah cukup. Kalau sangat panas saya kira ya harga mampu RM26 ada 7 ramuan herba terbaik. Dan maklum bagi pengguna ya, dia kata dia dah guna macam-macam lotion kat pasaran tapi dia tetap pilih lotion panas asli ni sebab apa? Istimewa, sangat-sangat panas, sangat-sangat selesa dan tapi dapat membantu ya kata orang tu mendapatkan ukur lilit yang lebih cantik, mengurangkan kesan rekahan selulit yang penting. Dan harga lotion panas asli RM20. Dan bagi anda yang nak pesan secara percuma hari ni, boleh hubungi online kami ya, 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan biasa baru beli sebab apa biasa adalah penraju, perintis dan juga pencetus produk berkualiti pada harga yang mampu milik. Terima kasih dan jumpa lagi insyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak Dato' Azril Muhammad Razi di atas perkongsian sebentar tadi. Kita nak berehat seketika. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Sekembalinya nanti, kita akan bersama dengan Jana Nik dan juga Kai Bahar. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Kami bawakan 2 orang individu ni yang bagi anda rindukan mereka. Ini kita bersama dengan Jana Nik dan juga Kai Bahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Pertama sekali kita nak ucapkan tahniah untuk drama yang meletup-letup ke babung. Drama Shakira. Alhamdulillah. Tahniah. Jadi, silakan. mungkin nak kongsikan setakat ini untuk drama Shakira ni, Kai dan juga Jana ni pertama kali digabungkan. Betul. Macam mana chemistry tu waktu awal-awal diberitahu akan bergandingan bersama? Siapa nak cerita dulu? Kita dah biasa bermesra. Dua ni memang dah pernah bekerja sekali dan memang boleh dikatakan rapat lah. Jadi bila dah dapat berlakon sama tu untuk mendapatkan chemistry tu tak susah sangat lah. Tapi untuk first time saya berlakon dengan dia tu ambil masa jugalah untuk nak chemistry dalam drama tu lah. Excited tak berlakon dengan Jana? Saya excited. Dengar je Syukri dengan Jana. Boleh ni. Nampak excited tu. Kalau cakap tentang cabaran kan Jana dan juga Kai, setiap watak yang diberikan memang akan ada cabaran-cabarannya. Tapi bagi Jana sendiri, apa cabaran untuk menjayakan watak Shakira ni dan Kai watak Irdi? Cabaran saya untuk menjalankan watak drama Shakira ni adalah drama Shakira antara drama yang terpanjang yang saya pernah syuting. Oh ya? Berapa lama? Walaupun hanya 28 episod, tapi inilah drama yang paling panjang sebab dia daripada 2 kali PKP ke sekali PKP kita. 2 kali PKP kita kena. First PKP kita stop and then kita sambung balik and then kena lagi sekali and then stop and then sambung balik. So total penggambaran kita mengambil masa lebih kurang 5 bulan. Di mana sepatutnya 28 episod tu lebih kurang paling less than 3 months. So kita dah bazir masa 2 bulan. Kerana itulah tapi semangat, momentum tetap sama. Momentum tetap sama. Sebab kita punya kas-kas yang lain semua memberikan kerjasama yang sangat hebatlah. Kalau untuk Kai, apa pula cabaran? Okey, untuk Kai cabaran dia sangat besarlah. Okey, sebab Kai memegang watak sebagai seorang duda, ada anak seorang, mati bini. Jadi nak memegang watak tu saya rasa sebab saya sebelum ni tak ada pengalaman ada anak ke kahwin ke apa-apa kan. Tapi ada pengalaman bercinta kan? Tapi putus cinta. 3 lawan 1. Putus cinta tu ada lah dulu lah. Tapi untuk megangkan watak ni saya perlu banyak study lah. Saya kena tengok research, tengok macam mana orang nak carry watak ni semua kan. Untuk drama Shakira itulah cabaran. Siapa rujukan Kai? Rujukan saya banyak tengok drama lah. Sinetron. Okey, tapi untuk Jana sendiri, Jana kita tahu Jana memang seorang pelakon yang hebat, dah banyak terlibat dalam pelbagai penggambaran kan Jana. Tetapi untuk drama Shakira ni mungkin ada momen ataupun saat-saat syuting yang tak boleh dilupakan bersama dengan kru penggambaran drama Shakira yang nak dikongsikan, ada tak? Saya rasa kekangan saya mostly memang dari segi pandemik itulah yang kita terpaksa lalui, di mana kita nak keluar kerja kita takut. Ketika kita syuting tu sebelum ngam-ngam yang sebelum last punya lockdown tu, kes sangat-sangat tinggi. Satu hari boleh sampai berapa time tu 7,000 ke 5,000 macam tu lah. 11,000 juga lah ada. So kita macam takutnya kita start ada rasa yang macam nak kerja tu nak jadi secara natural tu takut sebab kita ada rasa macam nak kena jaga distancing kita. So kita antara nak ikut SOP and antara nak bagi benda
realistik kepada penonton. Tapi kalau sweet memories ada tak? Sweet memories dia of course lah bersama dengan tim. Bila semakin lama kita bekerjasama, kita semakin akrab. Dan yang paling best adalah bila saya dapat bekerja dengan Kai dan juga Syukri, kedua-dua mereka dengan kita orang ni macam bros tau. Saya pun bros kadang-kadang. Sebab kita orang racing bersama. Bila kita orang racing bersama, wavelength bersama lah. Betul. Kita dah masuk tu dah ada chemistry masing-masing. And then antara yang membezakan watak Shakira berbanding watak-watak yang saya bawa adalah kita menyanyi, ada live band, ada dapat peluang menyanyi dengan penyanyi hebat seperti Kai Baha. Dia seronoklah sama syuting tu dia ada entertainment juga. Memang nampak kimia dan chemistry-nya. Cakap tentang nyanyian, sebenarnya kita untuk drama ni juga ada runut bunyinya yang dinyanyikan oleh Kai sendiri kan. Okey, tapi sebelum kita nak dengarkan lagu Damba ini daripada Kai, Jana dan juga Kai mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton kenapa mereka perlu tonton drama Shakira ini. Kepada semua penonton, minggu ni adalah minggu terakhir untuk drama Shakira. Jangan lupa untuk saksikan untuk mengetahui macam mana pengakhiran kehidupan Shakira dan juga Amir. Adakah Shakira akan bersama dengan Irdi? Walaupun dia dah kahwin dah boleh. Biarkan Amir tu hanyut dengan cinta baru dia. Biarkan. Ini luahan perasaan. Ambil Irdi je. Panas-panas Irdi. Kenapa perlu tengok? Kenapa perlu tengok? Sebab hujung-hujung Irdi tu pun tak tahu nak pergi mana sebenarnya. Kesian kat dia tau. Dia nak kat Shakira dah kahwin. Lepas tu dia tak nak pergi mana. Tengok je sampai habis nanti. Ada harapan. Jangan ada, Irdi. Okey. Kita nak persilakan Kai untuk bersedia bagi menampilkan lagu kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Lagu runut bunyi untuk drama Shakira ini iaitu Damba yang pertama kali didendangkan di wanita hari ini. Dan kalau tengok dekat YouTube ada lirik video dikatakan oleh Kai tadi, official video akan keluar minggu depan. Jadi istimewa untuk penonton wanita hari ini, Kai nyanyikan untuk anda. Esok kita akan kembali dengan satu lagi topik. Ini antara isu yang sedang tular ketika ini, yang mana tentang kurangnya bekalan telur di pasaran, harga telur naik dan sebagainya. Esok kami akan kongsikan tentang topik ini. Jana suka makan telur? Suka juga. Tapi tengoklah telur jenis grade apa. Baik, tentang grade apa. Kita ucapkan terima kasih kepada Jana Nik, juga kepada Kai Baha dan juga kepada anda penonton setia wanita hari ini yang sedar tak sedar dah sejam anda bersama kami di wanita hari ini. Dan untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Kita tinggalkan anda dengan nyanyian oleh Kai Baha dengan lagunya Damba. Assalamualaikum. Salam. Bye-bye. Thank you for having me. Deras tubuhmu terbenam luka. Lama sudah hati dikurung cinta. Kau tersiksa dalam kegelapan malam itu. Kau pintakan bercahaya agar bahaya dirimu muncul satu hari. Dia masih terindah, tercipta untuk ku kagumi. Akan ku hayati melayani